Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kos ketiga. Jadi hari ini saya membuat live agak lewat sikit ya, minta maaf sebab tidak dapat dielakkan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya terus ke tajuk utama, iaitu krisis PH ya, Pakatan Harapan makin genting ya, meruncing ya, dan sebab ianya meruncing dan apa yang saya jangkakan akan berlaku ya. Jadi sementara sebelum saya memulakan, saya nak minta jasa baik semua untuk share ramai-ramai sebab mesej yang saya nak sampaikan penting ya. Tak ada suara. Kalau boleh dengar, sila beri feedback. Boleh dengar tak semua? Suara okey kan? Tak tahulah, yang tadi yang beritahu suara tak okey tu, minta check lah internet ke apa ke. Okey. Semua suara okey ya? Sila beri feedback. Suara okey tak? Suara okey tak? Minta beri feedback sebab ada seorang ni dia beritahu suara tak okey. Kalau ada suara, sila beri feedback, boleh beri message. Okey. So Stanley check lah internet kau. So okey, terima kasih. Alright. So saya mulakan ya. Kita lihat di PRN Melaka. Okey, saya tak nak ulang-ulang ya PRN Melaka ni. Tapi kita lihat di PRN Melaka satu perkara yang nyata, iaitu PKR ditolak rakyat. Okey. Jadi baru ni otai Anwar sudah mula keluarkan kenyataan. Otai Anwar sudah keluarkan kenyataan, otai reformasi dan sebagainya. Terima kasih Atan ya. Okey, terima kasih Sematong. Okey. Jadi benda ni sudah berlaku selepas PRU14 ya, di mana apabila Tun mengambil alih pentadbiran negara. Dengar baik-baik saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa Anwar merupakan satu masalah besar ya. Saya nak jelaskan, mungkin ada perkara yang anda akan dapati menarik di sini. Jadi selepas PRU14, Anwar dibebaskan dari penjara atas pengampunan. Jadi anda perlu ingat, bila Anwar bersetuju menerima pengampunan, itu serupa dengan persetujuan bahawa dia mengaku kesalahan dia. Okey, dan itu berhubung dengan kes liwat dia yang kedua. Okey. Dan kes liwat pertama memang sah disabit bersalah dan dia memang peliwat. Okey. Jadi dia dibebaskan dan ada kononnya satu persefahaman ya. Terima kasih Nasir. Ada satu persefahaman di antara pemimpin-pemimpin PKR, DAP, PPBM dan Amanah yang merujuk kepada peralihan kuasa. Okey. Jadi Tun baru jadi Perdana Menteri. Tapi tak sampai 3 bulan dia menjadi Perdana Menteri, isu peralihan kuasa ni dimainkan. Oleh siapa? Oleh Anwar dan otai-otai dia, iaitu kumpulan-kumpulan pro-reformasi, pro-Anwar. Dimainkan hari-hari, hampir hari-hari, hampir setiap hari. Tapi Tun baru jadi Perdana Menteri 3 bulan. Okey, menurut Anwar dan otai-otai dia ada perjanjian bahawa Tun akan alihkan kuasa kepada Anwar selepas 2 tahun. Nombor 1, itu penipuan. Sehingga hari ini, dan saya dah berpuluh kali dah cabar Anwar keluarkan surat bertanda tangan yang menunjukkan perjanjian, yang menunjukkan dengan jelas 2 tahun. Memang tak wujud. Sehingga hari ini surat tu tak muncul-muncul. Tetapi orang lain sudah dedahkan surat sebenar yang tidak ada kaitan pun dengan 2 tahun. Tapi tak apalah, Anwar kata 2 tahun. Ini Tun baru jadi Perdana Menteri 3 bulan. Dia main isu peralihan kuasa. Jadi niat Anwar ni jahat. Sebab dengan memainkan isu peralihan kuasa berulang kali, mereka nak timbul persepsi di rakyat
bahawa Mahathir tidak ingin beri kuasa. Dan kali terakhir Mahathir menjadi Perdana Menteri baru 22 bulan, belum sampai 24 bulan atau 2 tahun. Tidak ada sebarang perjanjian 2 tahun. Dan belum sampai 2 tahun pun, tapi pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dibelengui dengan sikap Anwar dengan isu peralihan kuasa, sehingga mengganggu gugat pentadbiran tersebut, sehingga menakut-nakutkan ahli parlimen PPBM. Dan di dalam tempoh 22 bulan itu, Anwar berkali-kali mendakwa dia ada sokongan majoriti ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Buat apa sebut? Buat apa sebut? Sekejap Anwar kata dia yakin dengan Tun. Kemudian dia sebut benda tu seolah-olah mengugut Tun. Saya boleh ambil alih bila-bila. Jadi ini menakutkan lagi ahli-ahli parlimen PPBM. Dan itulah sebabnya Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya meyakinkan ahli-ahli parlimen PPBM dengan khabar palsu kononnya Anwar ni bila-bila boleh ambil alih. Walhal Anwar sebenarnya tidak pernah ada sokongan majoriti dan tidak mampu menunjukkan bukti sokongan majoriti. Dan disebabkan ahli-ahli parlimen PPBM ni meluat dengan Anwar dan takut dia ni memang akan buat, ya, ambil alih. Jadi mereka terbeli dengan penipuan Muhyiddin hingga mencetus kepada langkah Sheraton di mana PPBM bersetuju bersekongkol dengan puak kleptokrat dan PAS. Jadi Anwar penyebab utama kejatuhan Pakatan Harapan. Kedua, bila orang tanya masa dalam 22 bulan tu, kalau Anwar asyik macam tak puas hati, sementara menunggu dia jadi Perdana Menteri, masuklah kabinet Tun, jadilah menteri ke apa. Anwar kata, I don't want. Saya nak berehat. Saya hanya nak tunggu jadi Perdana Menteri. Di situ Anwar telah menunjukkan dua perkara. Nombor satu, dia tak berminat menyumbang kepada kerajaan pimpinan Pakatan Harapan di bawah pentadbiran Tun. Itu menunjukkan niat dia tak baik. Dari luar dia kutuk berhubung dengan dasar-dasar ekonomi kerajaan. Tapi bila suruh masuk dalam dan menyumbang, dia tak mau. Yang kedua, itu menunjukkan bahawa perjuangan Anwar, niat Anwar bukannya reformasi, bukannya apa, hanya nak jadi Perdana Menteri. Dan di dalam tempoh 22 bulan tu, DAP jadi hipokrit. DAP tahu tak wujud surat perjanjian yang menyatakan 2 tahun yang bertanda tangan. Tapi adakah DAP, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, siapa-siapa keluar untuk mempertahankan Tun dengan kebenaran? Tidak. Adakah kepimpinan utama amanah keluar dengan kenyataan untuk mempertahankan Tun? Tidak. Jadi ini menunjukkan perjuangan utama Pakatan Harapan adalah hanya semata-mata untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Dan Anwar menimbulkan banyak kekacauan. Hingga PPBM takut lari. Hingga ahli-ahli parlimen PPBM boleh diperdaya oleh Muhyiddin. Itulah cerita sebenar. Dan di situ rakyat memerhati. Zaman sekarang, zaman media sosial, rakyat ni dia pandai. Dia memerhati. Kita dah lihat GE14, PRU14. Rakyat memerhati. Dia pandai. Jadi rakyat meluat. Disebabkan Anwar ni terjadi langkah Sheraton. Jadi daripada langkah Sheraton sampai sekarang, blok ketiga tak muncul-muncul. Belum muncul. Dia hanya akan muncul PRU15. So rakyat ada pilihan PH dan BN sahaja. Sebab itu banyak pilihan raya kecil, mereka terpaksa memihak kepada BN. Mereka meluat dengan Anwar. Kemudian terjadi pilihan raya negeri Sabah. Anwar menjangkakan kalau dia memberitahu rakyat dia sudah ada sokongan majoriti ahli parlimen, rakyat Sabah akan teruja dan akan PKR akan menang besar. Jadi beberapa hari sebelum PRN Sabah, Anwar membuat pengumuman. Saya dah ada majoriti memberangsangkan penipuan tu. Sebab akhirnya dia buang masa yang di Petak Agung, jumpa Agung, minum kopi, senyum, tunjuk gigi. Bila sampai PRN Sabah, PKR hampir hangus di Sabah. Ya. Tetapi parti warisan yang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kononnya dibenci rakyat, menunjukkan peningkatan. Ini membuktikan, nombor satu, rakyat menolak Anwar sebagai ketua pembangkang
dan pemimpin Pakatan Harapan dan rakyat dah meluat. Nombor dua, persepsi palsu yang ditimbulkan oleh laskar-laskar cyber di media sosial yang diupah, kononnya serang Tun, rakyat benci Tun, ni palsu. Warisan menunjukkan peningkatan walaupun dia mendukung perjuangan Tun. Di situ Pakatan Harapan seharusnya sudah sedar dan lucutkan jawatan Anwar. Tetapi Pakatan Harapan sudah terbukti. Misi dia sebelum PRU14 hanya nak tumbangkan BN dan nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Selepas BN tumbang, misi dia tinggal satu, hanya nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Tidak ada langsung benda lain. Dan bila rakyat nampak benda ni, rakyat meluat. Itu yang menyebabkan di Melaka PKR hangus terus dan DAP menunjukkan penurunan. Lebih-lebih lagi apabila Pakatan Harapan di bawah Anwar sanggup tanda tangan MOU untuk beri nyawa lebih kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri, Perdana Menteri dari gerombolan sama yang mengkhianati mandat rakyat. Ismail Sabri, Perdana Menteri dari gerombolan sama yang dikatakan gagal dulu. Pentadbiran Muhyiddin dan Ismail Sabri ni tak beza. Bukan saya yang kata, Pakatan yang kata. Ini saling kulit. Dia sebenarnya sama. Memang betul. Sebenarnya sama. Gerombolan gagal yang sama. Tapi dulu kata gagal. Kemudian bila dah nyata bahawa apabila Muhyiddin ditumbangkan, Najib, Zahid mempermainkan Anwar dan mereka mencalonkan Ismail Sabri, PH dah nampak dah Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba gerombolan yang gagal ini boleh diterima, sign MOU, beri nyawa lagi. Rakyat meluat. Lepas tu jaja nama rakyat. Oh, demi rakyat. Ini bukan demi rakyat. Ini demi kelangsungan untuk menghalang. Mereka nak cuba melengahkan pilihan raya sebab Pakatan Harapan dah tahu situasi dah genting. Tapi ego dia orang kuat. Dari dulu lagi Lim Kee Siang, Lim Guan Eng tidak mempertahankan Tun apabila Anwar membohongi rakyat. Kononnya ada perjanjian 2 tahun. Dan mereka masih menaruh harapan palsu Anwar mungkin boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi akhirnya mereka dah sedar. Sekarang dah sedar. Sekarang sudah genting situasi dalam PH, di mana DAP dan PKR sedang bertelagah walaupun ia belum meletus secara besar-besaran. Apa yang Anthony Locke kata hari itu baru betul tapi terlambat. Dia kata kita tidak boleh hanya ada satu calon Perdana Menteri. Dia cuba jadi diplomatik untuk jaga hati Anwar. Tak payah jaga. Anwar yang karamkan kapal PH ni. Hakikatnya memang tak boleh Anwar jadi calon Perdana Menteri PH. Baru dah sedar. Dan dalam pada PH tersasar, dalam pada PH lari dari landasan, ianya memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperkasakan satu benteng politik baru, blok ketiga. Jadi sekarang DAP kata nak mungkin perlu pertimbang kerjasama, amanah kata perlu bincang dengan warisan dan pejuang. Ya, dah terlambat. Ya. Jadi langkah pertama kalau DAP nak dapatkan balik keyakinan rakyat, tunjukkan bahawa DAP bukannya MCA dulu. MCA dulu ditolak rakyat disebabkan MCA dikatakan di bawah bayang UMNO dan harimau yang tidak bertaring. So DAP kena tunjukkan dia ada value. DAP kena tunjukkan persepsi di media sosial ni semua palsu. Di Sabah terang-terang warisan menunjukkan peningkatan walaupun mendukung perjuangan Tun. Jangan main retorik, oh kita mungkin kena bincang dengan warisan dengan pejuang. Jangan guna retorik. Itu pun orang yang mencadangkan benda ni, dia kata pakatan kena ketuai. Kepala otak dia pakatan kena ketuai. Kalau pakatan masih nak ketuai, saya rasa blok ketiga tak layan lah pakatan ni. Pakatan terdesak. Ya. Jadi jangan masih bermain ego orang-orang amanah dengan DAP ni. Lama dulu saya dah beritahu Anwar ni musibat, penyebab masalah besar. Ya.
Di dalam langkah Sheraton, PH, salah satu lagi faktor adalah 10 hingga 11 MP PKR yang menyebabkan pengkhianatan bersama PPBM. Jadi jangan selalu tuding jari kat PPBM, jangan lupa tuding jari kat PKR. Dan semua ni gara-gara Anwar tidak tahu mentadbir parti dia sendiri. Kalau parti dia sendiri kucak-kacir, rakyat nampak dia ni tak boleh jadi Perdana Menteri. Hari ni kalau tanya orang Cina kat luar, kalau dulu mereka kata beri Anwar chance, hari ni mereka kata Anwar tak boleh. Kita nak kestabilan, kita nak perubahan, dia beri nyawa. Dia beri nyawa, dekat Melaka mereka ajar dia. Dan ramai yang boykot. Otai Reformasi berkata, jangan salahkan Anwar sebab kita banyak faktor yang menyebabkan kekalahan di Melaka. Tapi Otai Reformasi lupa peristiwa Sabah, di mana Anwar ditolak. Pada masa tu tak ada SOP ketat macam Melaka. Pada masa tu Anwar dah siap beritahu dia mungkin jadi Perdana Menteri dalam masa terdekat sebab dah ada majoriti. Itu pun rakyat tolak. Lagi tolak. Jadi jangan beri alasan bodoh. Oh, sebab SOP di Melaka ramai susah, jadi PKR kalah. Jangan lupa Sabah. Lagi satu, jangan kata orang tak keluar sebab COVID. Tak, orang tak keluar sebab boykot. Sekarang ni orang semua keluar macam biasa. Tak timbul soal takut COVID. Keluar pasar, keluar pergi beli buah, keluar makan macam biasa. Tapi nak pergi undi konon takut COVID. Jangan beri alasan bodoh. Jadi sekarang Anwar membuat perkara sama macam dulu, dia dah kerah otai-otai dia untuk menimbulkan kekacauan dalam media sosial. Tak rasa ke rakyat makin meluat? PRU dah dekat. Suka tak suka, PRU dah dekat. Sebab Najib, Zahid, mereka kluster mahkamah ni semua tak boleh tunggu lama. Jadi Anwar ni semakin DAP, semakin amanah tidak mampu membuktikan kepada rakyat bahawa mereka ni ada pendirian sendiri. Tenggelamlah korang bersama Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya orang lain dah pandai. Dia pergi tubuh blok baru. Macam PRU 14. BN kata blok baru ni tak boleh menang di pilihan raya kecil Kuala Kangsar dan Sungai Besar. BN menang besar. Masa tu juga Najib angkuh. Oh, BN dah menang besar. Lepas tu PPBM baru lagi. Tapi GE 14 disebabkan parti kecil PPBM tu Pakatan Harapan menang. Sama juga keadaan dia sekarang. BN kata alah pejuang parti baru. Oh, jangan dan kita menang besar kat Melaka. Jangan pandang rendah. Itulah saya beritahu banyak audiens saya. Propaganda yang dimainkan oleh Najib ni bodoh tapi hebat. Bodoh tapi hebat. Kalau kau nak tahu betapa bodoh penipu ni Najib ni, rujuk live saya yang semalam. Saya dedahkan. Contoh bila cerita pasal ekonomi. Najib tuding jari kat PN. Walhal siapa yang setuju darurat? Menteri-menteri UMNO bersama Muhyiddin. Siapa yang setuju perbelanjaan 600 bilion bawah darurat? Menteri-menteri UMNO bersama Muhyiddin. Siapa yang terlibat secara langsung dalam SOP hal-hal bersangkut dengan COVID dulu? Menteri-menteri UMNO. Siapa yang cadangkan dan akhirnya menyebabkan jasa dihidupkan semula dan kemudian dijenamakan semula sebagai JECOM? Timbalan Menteri UMNO. Jadi siapa penyebab utama ekonomi meleset dan keadaan negara teruk? Menteri-menteri UMNO juga, termasuk menteri-menteri lain lah. Jadi jangan tuding jari kat orang. Jangan main persepsi. Rakyat dah pandai. Okay? So itu sahaja mesej saya kepada Pakatan Harapan. Dan sekarang saya akan luangkan sedikit masa untuk menjawab soalan. Ini sebenarnya bukan sesi soal jawab, tetapi saya akan luangkan sedikit masa. Jadi jika anda ada soalan, boleh bertanya start dari sekarang. Sementara tu jangan lupa ya, masa Tun jadi Perdana Menteri 22 bulan, sayalah yang telah membongkarkan dan telah menerbitkan surat akuan bersumpah palsu Kem Anwar ni. Kononnya
Muhyiddin dan Zahid sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Yang lepas langkah Sheraton, Zahid sokong Anwar sebagai Perdana Menteri dan Najib, itu betul. Tapi sebelum langkah Sheraton, Anwar terdesak sampai menipu pun boleh. Anwar ni masalah kepada negara. Dan Pakatan Harapan dulunya sebelum PRU 14 membawa harapan kepada rakyat. Sekarang ni Pakatan Harapan maksudnya Pakatan Pembawa Harapan Palsu kepada pemimpin-pemimpin dia, iaitu harapan palsu kononnya Anwar ada chance nak jadi Perdana Menteri. Jadi ada satu kapal besar, nama dia kapal Anwar Ibrahim. Kapal ni sekarang sedang menuju ke tengah laut dan sebahagian pun dah tenggelam. Korang tenggelam lah sama, macam Titanic, ya, macam Titanic. Tapi kapal Anwar ni special, tak payah langgar iceberg, ya. Cuma letak Anwar kat situ dia tenggelam. So fikir-fikirkanlah, Lim Kit Siang, Muhammad Sabu, ya, Lim Guan Eng, fikir-fikirkanlah. Alright. So ada soalan? Ya, ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Siapakah calon PM untuk DAP dan PAN pada PRU 15? Tak ada. Dia orang ni ego. Pemuda Amanah ni keluar kenyataan, Amanah PH perlu mengetuai satu kerjasama bersama. Bila dah kata mengetuai pun tu dah orang meluat. Kau fikir kau siapa? Kau fikir blok ketiga ke, pejuang ke, warisan ke, perlu kau sangat ke? Itulah ada hikmah di sebalik langkah Sheraton ni. Langkah Sheraton ni sebenarnya telah membantu rakyat melihat siapa tu DAP, siapa tu Anwar, siapa tu Amanah, siapa tu UMNO, siapa tu PPBM, siapa tu PAS. Tahu tak rakyat meluat macam mana kat luar? So ini kena fikir-fikirlah. So ada hikmah dia. Setiap yang terjadi ni ada hikmah dia. Dan saya rasa dari awal lagi Tun pun tahu, ya. Bagi rakyat lihatlah, macam mana Muhyiddin nak kelangsungan kuasa dia. Dia sampai meminta darurat. Dia tak benarkan keabsahan dia ditentukan di Parlimen. Macam mana Mail Sabri ni sekarang kerajaan dia sama je dasar sogokkan jawatan dan kedudukan. Rakyat meluat, pergi luar sana. Depa ni tak pergi luar, depa tak tahu. Pergi baca sentimen rakyat, meluat. Rakyat tunggu PRU 15. Covid tak Covid, depa tunggu PRU 15. Okey. DAP Amanah ni akan berkubur bersama Anwar tu lah. Memang nampak lah. Wira Teguh Setia Negara PRU 15 bungkus masuk gaung bro. Ada lagi? Ya. So nampaknya malam ni Abdul Razak Ibrahim terbaik RJ, nampaknya BNPN lagi teruk daripada 22 bulan PH perintah. Terima kasih. Tapi jangan guna istilah lagi teruk. PH sebenarnya dia tak teruk bawah Tun. Saya dah teliti semua tomahan terhadap PH. Sebenarnya tak satu pun dibuktikan. Ada percubaan oleh Tengku Zafrul dalam Parlimen. Dia kata 101 projek 6 bilion lebih. Tapi dia tak cerita penuh Zafrul menipu Parlimen. Akhirnya didedahkan rupa-rupanya lebih 75 hingga 80% tu adalah diluluskan secara rundingan terus bawah Najib. Jadi dia orang tak berjaya buktikan apa-apa kepincangan dalam pentadbiran PH. Tapi bila BN ambil alih, kemaruk kuasa, jawatan, kedudukan, wang, kemaruk sampai meruntuhkan kerajaan-kerajaan negeri, pilihan raya, sampai UMNO tikam UMNO di Melaka. Banyak insiden kemaruk kuasa dan kedudukan, rakyat terang-terang dapat lihat. Ekonomi merudum teruk. Kalau PRU 14 dulu rakyat tolak BN sebab harga barang naik, ekonomi meleset. Sekarang berapa kali ganda lebih teruk. Dan jangan kata COVID, jangan kata semua negara pun ekonomi turun. Kita antara terburuk di dunia di rantau ni. Jangan tuding jari sana sini macam rakyat bodoh. Rakyat tahu this is BN and PN.
Ya. So rakyat memang tolak nak keluar di Melaka sebab meluat. Tapi PRU15 bila melibatkan negara kita untuk tempoh 5 tahun, rakyat akan keluar mengundi ramai-ramai. Ya. So itu sahajalah mesej saya, minta share ramai-ramai ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa esok insyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.